Banyak kalangan kita menunggu pilihan raya, bilakah diadakan. Dengan kita tidak menyedari tahun ini genap 100 tahun perjanjian Lausanne dan perjanjian Sykes-Picot. Apakah dia perjanjian Lausanne dan Sykes-Picot? Lausanne ialah nama bandar di Switzerland, di mana kuasa-kuasa besar dunia di zaman itu, British, Perancis, Rusia dan lain-lain, mengadakan perjanjian membatalkan pemerintah Islam yang berpusat di Istanbul dan tidak mengizinkan lagi orang Islam mendirikan negara Islam. Sykes-Picot mengambil sempurna dua orang tokoh, Sykes diplomat British, attaché tentera British, Picot diplomat Perancis, disertai oleh wakil Rusia. Perjanjian dinamakan Sykes-Picot mengambil sempena dua orang tokoh, Sykes-Picot, membuat perjanjian untuk membahagikan bekas-bekas wilayah kerajaan Osmaniyah dan negara Arab, macam bagi pesaka, diserahkan kepada bahagian British, Perancis, Itali. Setelah Asia Tengah diserahkan kepada Rusia, China. Sebelumnya kawasan Asia Tenggara dibahagikan di antara British menguasai Malaysia, Tanah Melayu dan Borneo Utara, termasuk Singapura. Belanda menguasai Indonesia, Spanyol menguasai Filipina, dan Perancis menguasai Indochina. Merupakan kawasan-kawasan Islam untuk dijaga supaya orang Islam tidak bangkit lagi menegakkan kerajaan yang berdaulat. Setelah Islam memerintah selama 1300 tahun, bermula dengan kerajaan yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah, disambung oleh Khulafa' Rasyidin dan pemerintah yang kemudian daripadanya. Negara yang besar dan luas daripada sempadan Asia Tenggara, China, sehingga utara Afrika dan negeri Spanyol, sebahagian Eropah. Itulah negeri-negeri Islam yang telah berjaya memajukan manusia dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan yang adil dan kuat. Mereka menjatuhkan kerajaan ini semata-mata kerana hasad dan dengki terhadap Islam. Mereka tahu Islam betul, ajaran yang lain daripada Islam salah. Tetapi kerana tamak haloba mencari harta, mencari kekuasaan, setelah mereka mengambil ilmu sains teknologi daripada orang Islam, mereka maju dengan revolusi industri di Eropah. Orang Islam mula lemah dan berpecah. Mereka menakluk negeri-negeri orang Islam, menguasai memerintah negeri orang Islam. Dalam masa yang sama mereka melanyak menindas Islam. Di negara komunis Asia Tengah
Eropah Timur. Komunis memaksa orang Islam meninggalkan agama. Ulama-ulama dibunuh. Masjid-masjid ditukar jadi kandang babi, bangun wayang dan sebagainya. Mereka membunuh orang-orang Islam sehingga terpaksa berhijrah ke seluruh pelosok dunia ataupun menyembunyikan Islam di rumah dan di keluarga masing-masing. Adapun penjajah barat merosakkan pemikiran orang Islam, memunahkan kepahaman orang Islam, meninggalkan agama Islam itu agama semayang, puasa, zakat, haji bagi pesaka nikah kahwin saja. Tidak berkuasa memerintah negara. Pemimpin-pemimpin yang cuba bangkit untuk meninggikan Islam akan dibunuh, ditangkap, dibuang negeri. Sultan-sultan, ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin. Walaupun mereka buat begitu, Allah Ta'ala sudah memberi jaminan bahawa cahaya agama Islam tidak boleh dipadamkan. Orang Islam bangkit menentang penjajah. Tahun 1800, bengkak ceritanya, di Asia Tenggara ditubuhkan Jamaah Islam di Pulau Penyengat, Riau. Cawangan-cawangan di seluruh Asia Tenggara diharamkan oleh penjajah. Tahun 1900 ditubuhkan Syarikat Islam. Cawangan-cawangannya di seluruh Asia Tenggara diharamkan oleh penjajah. Sehingga ditubuhkan lagi kumpulan-kumpulan Islam. Termasuk tahun 1951 ditubuhkan Parti PAS. Apabila mereka terpaksa memberi kemerdekaan kepada negeri-negeri yang dijajah, setelah mereka menggunakan anak-anak negeri berperang dalam Perang Dunia yang kedua, khususnya antara British, Amerika, Perancis dan pihak berikat yang lain menentang Jepun, Jerman dan Itali. Banyak orang-orang Islam, orang Melayu, Indonesia, orang India Muslim, Arab mati dalam Perang Dunia yang kedua.